Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi yang saya hormati, Tuan Imam Jabatan Kuasa Surau, yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi nama yang saya lupa sebut, yang dikasih isteri saya, Datuk Ustazah Siti Nur Bahyamti Mahmud. Ini Datuk, ini Datin lah. Sabar. Ini tajuk kita nak bincang til jannah, ya, sampai ke syurga, ya. Kadang isteri kita lebih daripada kita, ya, tapi itu adalah satu perkara yang biasa dalam dunia kita ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kepada kita semua yang ada pada kita adalah bentuk ujian dan cabaran. Sebab itu tahniah dan syabas pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Syukur pada Allah. Dan kita dalam suasana hujan, ya, hujan yang lebat, hujan yang renyai-renyai, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini termasuk amal-amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, tajuk kita til jannah, sehingga ke syurga, ya. Al jannah mana syurga. Tajuk yang cukup indah, yang cukup baik, sesuai dengan jemaah yang hadir malam ni, yang kebanyakannya adalah orang-orang yang selalu hadir ke rumah Allah. Dan kita nak bincang malam ni ialah tentang keluarga, yang mana keluarga ini merupakan suatu perkara yang Nabi ajar pada kita, ya. Nabi ajar pada kita tentang keluarga sampai ke syurga. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut tentang kita nak buat jambatan panjang mana, nak buat rumah besar mana, nak buat jalan lebar mana, itu tak ada sebut. Tapi bab keluarga, bab rumah tangga disebut. Kerana apa? Sebab kalau kita tak ikut acuan ini, yang Allah sebut, yang Nabi sebut, tak sampai til jannah, tak sampai ke syurga. Memang dah ada, kita kata dah ada garis panduan, SOP dia yang perlu kita ikut. Malam ni kita nak bincang, tentang til jannah ni. Sebab itu mungkin ceramah kita lama sikit lah, ya, sebab lama tak datang sini, ya. Mungkin kita berhenti lah muka 12 ke sayang, InsyaAllah muka 12 kita berhenti lah. Boleh tunggu ke? Tunggu sini kan balik dululah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka pintu hati kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan izinnya juga kita dapat hadir di rumah Allah ini. Kita dapat hadir di taman-taman syurga yang sekarang ini, Masya Allah Subhanallah, bukan kita sahaja yang ada, tetapi para malaikat sedang bersama dengan kita mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah,
Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta, yang kita rindu, yang hari-hari kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti tunggu kita kat padang mahsyar nak bagi syafaat dekat kita, tunggu kita bila meniti titian sirat, sebab Nabi berdoa kepada Allah untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Kita meniti titian sirat nak masuk ke dalam syurga til jannah, tu pun Nabi tunggu kita. Tu pun Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat meniti titian siratal mustaqim dan selamat masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mengambil kesempatan umur Allah berikan kepada kita untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbang dalam kesibukan kita hari-hari, kita lupa nak selawat ke atas Nabi. Bimbang dalam sibuk kita bekerja, kita menguruskan rumah tangga, kita menguruskan anak-anak. Bimbang sedikit sangat selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadir pada malam ini pun untuk menyatakan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita til jannah. Jadi macam mana kita nak bawa cinta kita ni til jannah sampai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Bukan kita nak masuk seorang-seorang je. Ibu-ibu nak masuk syurga seorang-seorang ke? Nak masuk dengan siapa? Dengan suami. Okay, bagus, ya Allah. Suami, ayah-ayah, tuan-tuan semua nak masuk syurga dengan siapa? Oh, kuat. Alhamdulillah. Oi, hebat orang sini. Kat tempat lain orang lelaki-lelaki dia tak berapa nak jawab sangat. Hebat. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, ya. Dan kita juga nak masuk syurga bersama dengan anak-anak kita. Jika ditanya kepada anak-anak pun nak masuk syurga bersama dengan mak dan ayah. Pendek kata, apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran bila kita baca dalam ayat-ayat Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni akan masuk syurga bersama dengan insan yang mereka kasihi, bersama dengan ahli keluarga. Jadi ada beberapa panduan, ada beberapa tips, ya. Nak tahu ke tak nak? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Rancangan apa? Semanis apa? Semanis Kurma, ya. Semanis Kurma dah lama tak ada dekat TV, tapi kami masih ada lagi. Tak gitu ni? Ya. Kan? Ya. Okey, tips yang kita nak berikan pada malam ni. Dan kita sama-sama doa semoga impian kita semua, ya, iaitu kita nak dana wakaf sebanyak 22 juta yang diperlukan untuk pembangunan semula surau dan kafa Syakir ini, keramat wangsa berjaya secepat mungkin, ya. Doa mudah-mudahan, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak kata nak jadi sesuatu, Allah kata kun, jadi, maka jadilah ia. Sebab itu kita hadir pada malam ini, kita sama-sama doa sebagai impian kita, ya, matlamat kita untuk tengok bangunan surau dan kafa kita yang dipahamkan sampai 5 tingkat menjadi kenyataan. Dan sekurang-kurangnya kita lah di antara orang yang menyumbang ke arah pembinaan tersebut, yang mana Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid, ya, di dunia ini, Allah akan bina sebuah istana dalam syurga. Mudah-mudahan kita dapatlah istana yang Nabi sebut tadi. Dan sebelum kita
bincang panjang tentang tajuk ni sebab kita nak ke-12 tau. Maka kita ambil pada awal. Ya. Ustaz dengan ustazah dah kahwin 37 tahun. Ya. Kami kahwin muda semasa umur 20. Masih belajar di Mesir tahun 1. Ya. Sebab yang nak kahwin tu ustazah dulu. Kita follow je lah. Bergurau je. Okey. Kemudian anak 4 orang. Anak 4, menantu 4, cucu dah 10. Isteri seorang. Nak beritahu tu, ya. Nak declare siap-siap. Dan kami duduk serumah 3 tingkat, yang mana penghuninya tak ramai, tapi 17 orang. 17 orang. Yang mak ustazah pun duduk sekali, yang cucu yang pun duduk sekali, dan yang tuan-tuan perempuan yang ustaz nak bagi tahu juga, kami satu office. Anak menantu satu office. Kami orang kata family business. Okay? Bila anak ustaz dah belajar habis, ustaz kata bekerja dengan mama abah. Sebab itu yang datang malam ni, yang bawa kereta ialah anak bungsu bersama menantu. Ya. Kerana kita bila kita bercakap tentang tilis jannah ini ialah apa yang kita buat, itu apa yang kita cakap. Apa yang kami cakap, apa yang kami buat. Kami sampaikan apa yang kami berdasarkan pengalaman yang ada, cabaran yang ada, ujian yang ada, sebab kita nak bincang dalam syurga til jannah, dalam syurga. Sebab itu mak ustaz, mak dan ayah ustaz meninggal tahun 91. Dan sebelum dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada ustaz tentang semasa ayah nak meninggal tu, ayah kata dalam lift sebelum ayah meninggal tu, ayah tunjuk di dalam lift ke hospital Pakar Utara di Alostar. Dia kata itu burung hijau. Bila ustaz tengok di atas burung hijau, tak ada pun. Kemudian masa mak ustaz nak meninggal 2 tahun sudah, ya, sama juga. Bila mak nak meninggal, dia meninggal 3 pagi, pukul 2:30 pagi tu ada orang ketuk pintu. Kuat. Ketuk pintu. Pembantu mak ustaz buka pintu, tak ada siapa pun. Kosong. Rupanya malaikat maut datang dalam keadaan yang sopan, yang baik. Inilah di antara tanda-tanda awal menunjukkan kita mendapat husnul khatimah. Sebab itu saya nak cerita nanti apa amalan mak ustaz yang Allah tunjukkan kepada ustaz, apa yang mereka dapat sebelum mereka meninggal. Ada amalan dia. Sebab itu sama-sama kita nak buat. Ya. Sebab kita nak bertemu dengan mak kita, bertemu dengan ayah kita dalam syurga. Dan apa amalan menyebabkan mereka ni, tanda-tanda awal tu ada. Sebab ustaz boleh cerita sebab pengalaman ustaz sendiri. Bukan pengalaman kita sendiri dengan mak ayah kita. Mak ayah kita yang mendidik kita, mak ayah kita yang besarkan kita, tahu. Maka Allah tunjukkan sebelum mereka meninggal, inilah tanda-tanda yang baik yang perlu kita dapat. Yang perlu kita dapat untuk kita melayakkan diri kita dalam syurga. Dan Ustaz nak cerita nanti, sebelum penutup nanti, apa amalan mak dan ayah Ustaz yang mereka ini pergi dengan keadaan yang mudah dan senang. Ya. Yeah? Baik, alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita boleh teruskan ke tuan-tuan dan puan-puan, okey? Okey, bagaimana kita nak bawa keluarga kita sampai ke jannah, sampai ke syurga? Ada beberapa tips. Yang pertama sekali, nombor 1 ni kita kena betul-betul ni. Nombor 1 ialah niat kerana Allah. Nombor 1, niat ikhlas kerana Allah. Apa maksud niat ikhlas kerana Allah?
kita nak bina rumah tangga, kita nak jadi isteri yang soleha, nak jadi suami yang soleh, anak-anak yang hadir pada hari ini nak jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, hanya kerana Allah. Kita nak dapat redha Allah. Sebab tu barang siapa yang nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila niat dia ikhlas kerana Allah, dia bermula daripada pemilihan jodoh, dia dah kerana Allah dah. Dia dah ikut Allah dan Rasul dah. Bukannya dia main kenyit-kenyit mata tepi-tepi jalan, jadi nak kahwin. Ibu-ibu ada kenyit-kenyit mata ke dulu? Ada ke tak ada? Tak ada, Alhamdulillah. Kita tunggu rombongan masuk meminang, kita solat sunat istikharah, kita mohon petunjuk daripada Allah. Lepas tu baru kita setuju. Betul tak ibu-ibu? Sama macam ustazah. Yang nak kahwin dia bukan ustazah, yang nak kahwin yang ustaz, tahu ya. Masa tu ustazah umur 20 tahun, Ustaz Wan Akasha umur 22 tahun. Ustazah baru nak melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir, dan ustaz telah pun berada di Mesir tahun kedua. Ustazah baru nak masuk tahun 1. Jadi bila ustazah dapat offer untuk pergi dekat sana, seronok ke tak? Ya Allah, seronok. Ya seronok, tak tahu nak cerita lah punya seronoknya ya. Sebab kita nak pergi menuntut ilmu. Tengah-tengah packing baju dan sebagainya ya. Tiba-tiba tak sangka orang sebelah ni dah tahu ustazah pun nak pergi dekat sana. Ustaz dah tahu dah bi'ah ataupun suasana di sana tu, ustaz dapat merasakan yang tak sesuai untuk ustazah kalau tak ada orang jaga. Tak gitu ni? Betul kan ya? Ustaz lah dapat merasakan, sebab ustazah ni sentiasa bersama dengan mak ayah. Lepas tu abah pula kontrol. Duduk asrama tapi tak boleh outing rombongan, tak boleh mana, tak boleh ya. Duduk asrama je, lepas tu balik abah ambil dan sebagainya. Jadi ustaz tahu ustazah ni macam mana, dan ustaz tahu mak bapak ustazah ni macam mana. Rupanya senyap-senyap ustaz tulis sepucuk surat, ustaz kat Mesir, hantar sepucuk surat kepada ayah ustaz yang berada di Malaysia. Sebahagian daripada isi kandungannya, cuba teka apa dia? Nak apa? Ustaz kopi Minang ustazah. Ustaz bagi tahu dekat ayah ustaz nak kahwin. Tak apa ke cerita ni? Tak apa kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ustaz bagi tahu dekat ayah ustaz, kata ustaz nak kahwin, suruh pergi Minang ustazah. Bila rombongan meminang datang, ibu ustazah masuk jumpa ustazah, tanya nak ke tak nak dengan Wan Akasha ni. Cuba teka ibu-ibu, ustazah kata nak ke tak nak? Ustazah kata tak nak. Sebab apa? Sebab kita umur 20 kan. Umur 20 kita rasa macam belum bersedia lagi lah nak kahwin, sebab kita nak belajar. Seronok duk packing baju sikit, packing sikit. Tiba-tiba nak suruh menikah. Jadi macam-macam perasaan ada. Peringkat awalnya ustazah tak nak, tapi bila ibu ustazah pujuk bagi tahu senang belajar dekat sana, ibu bapa dekat sini tak risau, anak perempuan sulung pula tu ada pula yang nak jaga dekat sana. Daripada tak nak jadi alhamdulillah dengan izin Allah ya. Tapi solat sunat istikharah dululah. Solat sunat istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bawa keluarga kita tirjannah, kita niat ikhlas kerana Allah, ianya bermula daripada pemilihan jodoh. Jodoh tu pun kita pilih ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh pilih apa? Ustazah masa tu nak kahwin, ustazah bukannya bekerja, baru nak sambung pelajaran. Ustaz pun tengah belajar lagi. Jadi kalau dipilih berdasarkan harta, nak tunggu ada kereta besar, nak tunggu ada rumah besar, jadi kahwin ke tak jadi? Tak jadi. Tapi sebab kita mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut guideline yang Nabi bagi. Bila nak kahwin tu Nabi kata nak pilih berdasarkan apa? Rupa paras ke, kecantikan ke, keturunan ke, agama ke. Daripada empat-empat ni boleh nak pilih semua-semua ni, tapi Nabi suruh fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang beragama, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu akan bahagia. Niat kita daripada awal tu kerana Allah. Bila kerana Allah, apa yang Nabi ajar kepada kita, apa yang Nabi didik kepada kita, kita follow. Jadi berkat tuan-tuan dan puan, dan bila kita mendirikan rumah tangga, para isteri yang duk masak dekat dapur tu, ya Allah, ibu-ibu, pagi-pagi mula masak pukul berapa? 5.30?
4:30. Ya Allah, 4:30 Oh, subhanallah. awalnya. Ustazah tak adalah masak 4:30 pagi. 4:30 pagi. 4:30 pagi. Ui, hebatnya. Oh, sebab nak pergi kerja. Ya Betul lah Allah. ni. Kita sebab kerja sekali kan. Hebat. 4:30 pagi. Luar, Hebat, hebat. luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita nak masak pukul 4:30 Berkat pagi. tu, berkat. Ingat senang ke nak masak 4:30 pagi ayah-ayah, ya Allah. Mata nak buka pun tak larat Oh, daripada ya, nak bukan pukul senang, api bukan bubur senang. lah. Itu Apa nak dah jadi macam tu? perlu mujahadah Oh, tak tu. kena. Oh, Alhamdulillah. Perlu mujahadah. Mujahadah. Ya? Yang ibu-ibu 4:30 pagi dah duduk dekat dapur, dah siang sana, siang sini, goreng sana, goreng sini. Ikhlas kerana Allah. Bila ikhlas kerana Allah, kita penat macam mana sekalipun, kita tak merungut. Sebab nawaitu tu nombor satu, kena nawaitu kita. Ikhlas kerana Allah. Kita jaga anak ke, kita masak berapa kali lah suami minta air dan sebagainya, kita buat. Asal minta air kita hantar. Asal minta air je kita hantar. Bapa-bapa minta air dengan isteri ke bancuh sendiri? Bancuh sendiri, ya Allah. Biar betul. Bahagianya. Hebat ya. Kejap ni. Ni, I nampak tadi. Belah ni kata bancuh sendiri. Ada isteri yang macam ni. Bila bancuh sendiri lah. Bahagia, ya. Ada masa isteri bancuh, sebab rugilah kalau isteri tak bancuh kan. Ada masa isteri bancuh, hidangkan kepada suami. Ada masa suami bancuh, suami minum sendiri, ataupun suami bancuh, minum bersama dengan isteri tercinta. Apa yang kita buat ikhlas kerana Allah. Sang suami wajib menyara nafkah keluarga, wajib. Jadi duk pergi kerja pagi-pagi itu dengan traffic jam dan sebagainya, ya Allah. Kita tak merungut sebab apa? Sebab kita dah betul dah niat kita. Niat kita ikhlas kerana Allah. Bila niat kita ikhlas kerana Allah, kita masak ke, kita penat ke, anak kita buat perangai ke, kita ada ujian yang Allah bagi dalam rumah tangga, kita boleh terima semuanya kerana nawaitu kita untuk mendapat redha Allah. Kerana kita tahu, bila niat kita ikhlas kerana Allah, orang lain tak ucap terima kasih, kita pun tak apa. Kita masak, suami lupa nak ucap terima kasih. Kita penat pergi kerja, isteri lupa nak ucap terima kasih. Tak apa, kita tidak mengharapkan penghargaan daripada manusia. Kita tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Sebab yang kita buat tadi semuanya ikhlas kerana Allah. Kita hanya mengharapkan redha Allah. Semoga dengan apa yang kita buat ni, Allah terima, Allah bagi pahala, dan Allah sudi dengan rahmat Allah. Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Jadi niat memainkan peranan yang sangat penting untuk til jannah. Betul apa yang saya sebut tadi. Untuk til jannah, nombor satu mesti nawaitu kerana Allah. Bukan dalam rumah tangga saja, dalam semua hal. Ibadat kita, pekerjaan kita, kerjaya kita, tugas kita, semuanya kita buat kerana Allah. Kerana Allah dah sebut dah, in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Kalau tak kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan menetapkan pendirian kamu. Sebab itu apa yang berlaku di Palestin, dengan hari ini kita dipahamkan sampai Israel bom hospital, beribu yang meninggal. Kenapa mereka boleh sampai tahap itu? Gadai nyawa, harta benda, susah payah, sebab kerana Allah. Mereka berpegang kepada firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta benda. Allah beli dengan apa? Dengan syurga. Kalau akal kita tak sampai, mereka sanggup gadai nyawa. Bagaimana kan dipahamkan ada seorang baru habis PhD di USIM, buat habis PhD, kemudian isterinya tunggu viva lagi, balik ke di Palestin, kena bom. Dipahamkan hampir 20 keluarganya meninggal serentak. Ini yang dikatakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, apa yang kita buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, percayalah, yakin
yang kita bincang tajuk malam ni til jannah, sampai insya-Allah. Sebab nawaitu, kita niat kita kerana Allah, yang mana kita mengaku depan Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayangku, ibadat, hidup dan matiku kerana Allah. Sebab itu yang pertama sekali nawaitu kita kerana Allah. Insya-Allah kita dapat syarat yang pertama untuk dapat til jannah, sampai ke syurga, buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, tuntut ilmu, jangan jemu. Yang kedua, tuntut ilmu, jangan jemu. Kita nak masuk syurga, kita kena ada banyak ilmu. Kenapa kita perlu banyak ilmu? Sebab kita nak perbanyakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah, ibu-ibu, syurga ni bukan murah. Syurga tu mahal harganya. Bila syurga tu mahal harganya, kita perlu usaha berganda-ganda. Macam ibu-ibu lah, teringin nak beli handbag baru, pergi tengok dekat shopping mall tu, tiap-tiap bulan pergi tengok harga, ya Allah, telan air liur. Lepas tu teringin nak buat macam mana? Duit yang suami bagi buat belanja untuk isteri, yang ambil lah duit ni, kotlah yang teringin nak beli apa-apa. Ada tak suami bagi duit macam tu? Ada? Oh ada. Tuan-tuan bagi ke duit belanja kat isteri? Ada. Oh bagusnya, ya Allah, kat sini semua ada bagus. Semua bagus lah. Bagus kan ya? Jadi teringin nak beli handbag tu. Handbag tu, ya Allah, dah berjenama, mahal pula. Kumpullah duit yang suami duk bagi tiap-tiap bulan tu. Bila kumpul, masuk bulan ke-5 tak cukup lagi, masuk bulan ke-6 cukup. Lepas tu minta izin dengan suami bagi beli. Pi beli, lepas dah dapat handbag tu, kumpul duit suami bagi. Apa perasaan ibu-ibu dapat handbag baru, duit kumpul suami bagi? Rasa macam mana? Ya Allah, seronoknya. Balik rumah duk buka tutup. Lepas tu buka zip, tutup zip. Beg dapat dah, isi tak dapat lagi kan. Duk buka tengok, lepas tu duk belai-belai, duk ambil kain, duk lap, duk peluk, duk cium. Sebab apa? Sebab sayang. Berharga bagi kita. Apatah lagi syurga yang tak tahu nak cerita, bukan macam handbag. Syurga tu, ya Allah, tak terlintas dalam fikiran kita. Kita tak pernah nampak. Kalau kita berjalan dekat mana-mana, kita tengok rumah orang besar, kita kata, ya Allah, besarnya rumah dia, ya Allah, rasa macam istana. Kita rasa macam istana. Kita tengok rumah dia, ya Allah, rasa macam istana dalam syurga. Siapa kata di dunia ni ada kita tengok tu macam istana dalam syurga? Tidak. Istana dalam syurga tu, ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, berkali-kali ganda besar daripada segala istana yang kita nampak di dunia ini. Berkali-kali ganda lebih cantik. Maka usaha kita kena berkali-kali ganda nak dapatkan syurga yang mahal. Tadi nak dapat handbag mahal pun kita sabar, kita kumpul. Apatah lagi syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada ilmu, kena belajar. Dengan ilmu tu kena amal. Sebab tu ayah ibu sanggup kerja pagi, petang, siang, malam, semata-mata nak bagi anak kita pergi sekolah. Lepas anak kita habis sekolah rendah, kita suruh anak kita sambung sekolah apa? Sekolah menengah. Yuran sekolah menengah mahal, nak beli buku itu, ini dan sebagainya. Tak cukup pergi sekolah, mak ayah bagi anak tuition. Lepas dah habis sekolah menengah, dah habis SPM, kita suruh anak kita belajar kat mana? Kat universiti pula. Belajar sampai ke peringkat yang paling tinggi. Sebab menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang nak harap redha Allah, yang betul-betul nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh jadi orang yang jahil. Kita kena jadi orang yang berilmu. Seronok tengok anak kita boleh masuk universiti. Dah habis anak kita masuk universiti sampai 4 tahun lebih. Ada satu hari yang menghargai anak kita, dipanggil hari apa? Hari konvo. Ya Allah, hari ni ustazah tengok bukan sekadar anak yang konvo tu pakai baju konvo, topi konvo, tapi hari ni tak tahulah kenapa mak bapak pun pakai baju konvo.
Sebab tu baru-baru ni anak ustazah dengan menantu ustazah yang datang tadi tu, mereka konvo. Sepatutnya konvo awal, tapi kan PKP, lanjut sikit. So anak-anak ustazah tanya kepada ustazah, "Mama abah nak pakai baju konvo adik?" Sebab anak bongsu panggil adik lah ya. "Nak pakai baju konvo adik ke tak nak?" Yang konvonya adik. Mama ni meraihkan kejayaan adik. Tu ada orang pakai, tak apalah, bagilah dia orang pakai, mama abah tak payah. Mama abah nak meraihkan kejayaan adik. Maksudnya pelbagai usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu. Kerana mereka ada impian ni, adik-adik kat depan ni, adik yang tengok ustazah ni, Terengi nak jadi apa? Cita-cita kamu apa, dik? Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita adik nak jadi apa? Tentera laut? Betul ni, dik. Dengan ombak bergelora, adik tak takut? Oh, hebat. Tentera laut. Masya Allah, ustazah tak pernah lagi dengar orang nak jadi tentera laut. Adik tak takut ke ombak ke, tenggelam ke, lemas ke, tak takut? Itu yang belakang tu. Apalah ustazah cakap yang macam belakang dan yang belakang tu pula. Okey, ni tentera laut. Yang ni tentera darat ke? Tentera darat? Apa? Ikut bapa? Bapa kamu apa dia? Tentera darat. Masya Allah, hebat. Sat ni orang utara sat. Ni dua beradik ke? Oh dah, kawan. Oh, kita ada tentera laut, kita ada tentera darat. Okey, kat belakang sana berbaju hijau pula. Jangan tengok orang lain, dek. Ya. Okey, kamu dik, kamu cita-cita nak jadi apa? Apa? Pemain bola sepak. Oh, pemain bola sepak. Ya macam Allah. Ustaz Wan Akasha. Luar biasa sini ya. Ni lah kapten, ni lah midfield ke striker? Midfield. Midfield. Cik Ustaz tak boleh sebut. Sebab suami suka main bola, isteri kena belajar lah sikit-sikit je. Tak pandai pun. Midfield ni. Ni midfield dik. Adik main apa? Midfield ke striker ke apa? Striker. Striker. Kita ada pemain bola sepak dekat sini ya. Tak payahlah ustazah tanya cita-cita ayah nak jadi apa ke, ibu nak jadi apa. Kita tengok tiga je tadi ya. Kita ada tentera laut, kita ada tentera darat, kita ada pemain bola sepak. Hebat di sini. So, mak ayah ni kena support anak. Tu cita-cita anak kita. So, apa yang kita buat? Kita kerja kuat. Kita cari duit, kita bayar yuran untuk anak-anak kita ni berjaya mendapat impian mereka. Tetapi oleh kerana niat kita ikhlas kerana Allah, maka kita nak anak kita tentera laut, tentera darat, pemain bola sepak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ia tentera laut, tentera darat, pemain bola sepak, cukup waktu hayya 'alas solat, solat tidak diabaikan. Tu perlu ilmu. Ilmu kena ganding dengan amalan. Sebab tu bila kita nak kahwin, ibu-ibu kan, bila kita nak kahwin, mak kita selalu bagi ilmu dekat kita. Nanti bila nak kahwin, macam ni. Nanti kena pandai pikat suami, kena pandai belajar masak. Lepas tu suami pula, mak ayah pesan, kamu kena jadi pemimpin, kamu kena pandai pimpin keluarga, kamu wajib cari nafkah dan sebagainya. Ilmu mak bapak kita bagi secara tidak resmi, ilmu resmi kita belajar dekat sekolah. Sebab tu anak ketiga ustaz dan ustazah, bila dah habis BA, apa semua, ustaz kata sambung master. Sebab ilmu kan, sambung master. Alhamdulillah, sambung master. Dah konvo dah. Lepas tu sekarang ni tengah duk kira-kira lah, kena kira duit jugalah kan. Tengah duk kira-kira. Anak ketiga bagi tahu kata nak sambung PhD. Ustaz dan ustaz support, sambung PhD. Ilmu Allah ni luas tuan-tuan dan puan. Ni malam ni tuan-tuan dan puan anjurkan, ya Allah, program ilmu pada malam ini. Ni hebat tuan-tuan dan puan. Ni majlis ilmu yang sangat hebat. Mana tahu daripada banyak-banyak yang ustaz dan ustazah cakap, tiba-tiba ada beberapa perkara yang jadi turning point dalam hati tuan-tuan dan puan, balik terus berubah. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara ilmu yang bagus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah amalkan supaya anak-anak kita ni berjaya dunia dan akhirat. Pastikan tiap-tiap malam bila anak-anak nak tidur, pesan kepada anak-anak, salam cium tangan ayah dan ibu. Adik-adik buat ke tak? Oh tak. Mulai malam ni buat ya. Salam cium tangan mak dan ayah ya. Tetapi sebenarnya anak-anak dia nak salam cium tangan mak dan ayah, dia kena ada contoh.
Dia kena tengok mak dia lah, mak-mak ya, para isteri, ibu-ibu malam-malam nak tidur, ada salam cium tangan suami minta maaf? Kejap Ustaz nak fikir dulu, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Mula-mula kahwin adalah Ustaz dah lama-lama ni pandai-pandai lah ya. Ayah-ayah malam-malam nak tidur, lepas isteri dah salam cium tangan, ayah-ayah salam tak dengan isteri? Salam tak? Ada, Alhamdulillah. Ada minta maaf dengan isteri? Ada. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah keluarga Tirajana. Tak tahu nak ceramah macam mana sebab semua ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu banyak daripada ustaz dengan ustazah ya. Sebab setengah-setengah tempat tu kita tak nak ya. Dah lupa dah nak salam dengan mak dan ayah sebelum tidur. Suami pun dah tak bersalam-salaman dengan isteri. Isteri pun tak minta maaf dengan suami. Tiba-tiba tengah merajuk kita tidur, kita tak minta maaf dengan suami. Ataupun suami menyakiti hati isteri, tidur malam tu tak minta maaf dengan isteri. Buka mata, tengok-tengok bukan atas katil, tetapi kat mana? Ke alam barzah, penuh dengan tanah, dibaluti kain kapan. Tunggu masa malaikat nak datang soal jawab dalam kubur. Kita nak jawab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita bawa pulang bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa sesama manusia yang kita tak minta ampun, tak settle di dunia. Dosa kita dengan Allah. Allah janji jika kita bertaubat, dan taubat itu taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, Allah ampun dosa-dosa kita. Dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan suami, dosa dengan isteri. Allah tak boleh nak tolong maafkan, melainkan kita kena minta maaf dengan orang yang kita menyakiti hati dan perasaan mereka. Sebab itulah perlu selalu sangat untuk kita duduk dalam majlis ilmu, supaya dalam majlis ilmu ni ada berpesan-pesan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, tuntut ilmu jangan jemu. Hebat ya. Yang kedua ni hebat, tuntut ilmu jangan jemu. Ini pun juga pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Itu ilmu. Sebab nak dapat ilmu mesti membaca. Mesti membaca. Tak ada yang tak membaca. Mesti membaca. Lebih-lebih lagi zaman kita ni, zaman yang kita hidup ni, perlu kepada ilmu. Sebab itu bila orang tanya pada ustaz tentang peristiwa yang berlaku ya sekarang ni, peperangan antara Israel dengan Palestin, ustaz cakap pada pandangan ustaz bahawa ini adalah permulaan kepada perjuangan yang lebih panjang. Sebab Nabi SAW telah bersabda, kullu ra'si sana man yujaddidu dinahu. Setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Setiap 1 abad. Bila kita baca, kita kaji, tuan-tuan dan puan-puan ingat, kerajaan Osmaniyah tumbang. Khalifah Osmaniyah tumbang pada tahun 1924. Tahun depan 2024, cukup 100 tahun. Inilah yang berdasarkan ilmu yang kita baca, ilmu yang Allah beri kepada kita, yang Nabi ajar pada kita, akan lahir seorang mujaddid pada tahun depan. Maka berdasarkan ilmu yang kita tahu, maka kita bersedialah, dan kita doakan semoga kita dapat melihat apa yang Nabi sebut. Bila kita dapat melihat apa yang Nabi sebut, akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Apabila mereka orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab, apa yang berlaku,
Tentera-tentera banyak nak menyerang. Maka mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Nampak tak? Itu ilmu. Apa yang Allah sebut, apa Nabi sebut, dah ini yang kita nampak. Kemudian kita tengok tanda-tanda kiamat, bangunan yang mencakar langit, kemudian berlakunya kemaksiatan yang berleluasa. Ini yang Nabi sebut. Menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita datang malam ni untuk menuntut ilmu, untuk berkongsi ilmu, untuk menambahkan lagi keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah mati kita nak bawa keluarga kita, nak bawa ayah kita, nak bawa anak kita, nak bawa isteri kita, nak bawa suami kita ke dalam syurga. Ya. Dan mudah-mudahan yang kedua ini, kita menuntut ilmu sampai kita meninggal. Jangan ada umur pencen. Tak ada umur pencen. Tak ada. Kita berjuang, kita belajar, kita bekerja, tak ada umur pencen. Kita berjuang, kita belajar sampai kita meninggal. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Balad, inna khalaqnal insana fi balad. Ingat ayat tu saya. Inna khalaqnal insana fi kabad. Inna khalaqnal insana fi kabad. Dalam surah Al-Balad ayat 5. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah. Maksudnya, kehidupan kita ni bukan senang. Bukan senang. Allah uji kita. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah uji kita dengan ketakutan. Wal ju', kelaparan. Kemudian kehilangan harta benda. Wa basyiris sabirin. Beritahu berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang tak ada diuji oleh Allah? Semua Allah uji. Kadang Allah uji dengan kekayaan. Harta yang kita ada tu, adakah harta itu kita ambil daripada jalan yang betul dan kita belanja pada jalan yang betul? Kemudian Allah uji dengan ilmu yang kita ada. Adakah ilmu itu kita menyampaikan amanah ilmu itu? Kemudian kadang Allah uji dengan kemiskinan. Adakah kita sabar? Kadang Allah uji dengan kesakitan. Tidak ada siapa yang tak sakit. Semua orang sakit. Kadang kanser, darah tinggi, kencing manis, gout. Ya, semua Allah uji kita, tak ada siapa. Daripada ujian itulah Allah nak tahu siapa kita di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah sebut, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkatakan beriman pada Allah tanpa diuji? Ni kita duduk dalam ceramah ni pun tak boleh lama-lama lengah. Lengah pinggang, lengah lutut. Oh ya Allah. Ni kadang-kadang kita nak semayang pun, imam baca panjang sikit, dalam hati punya bengkaknya aku. Hai ya Allah. Dia tak tahu kata aku sakit lutut ni baca panjang-panjang. Nampak tak Allah uji kita dalam solat? Kadang-kadang Allah uji kita dalam bulan puasa. Dah masuk waktu 7 lebih. Ni kenapa bila tak azan-azan lagi ni? Dia makan dulu bah. Nampak tak? Allah uji kita. Kemudian kita nak pergi Mekah, pergi buat umrah. Ya Allah, orang ya Allah punya ya. Oi. Dahsyat. Nampak tak Allah uji kita? Kalau Allah uji dengan suami, kalau uji dengan isteri, kadang-kadang Allah uji dengan anak-anak. Mula kahwin bukan main, ling yang. Tapi dah lama kan baling melayang. Mula kan engkau lah ratu, engkau lah sayang. Lama kan engkau lah hantu, engkau lah jembalang. La ilaha illallah, kenapa jadi begitu? Sedangkan duduk bersama ada puluh-puluh tahun. Ya. Ni kadang-kadang tengok mula kahwin tu dia
buh air, dengan gelas, dengan piring, dengan sapa, dengan ni bunga satu. Mula kahwin. Dah lama kahwin, tinggal cawan je, gelas dah tak ada, dah tinggal ni je. Dah ni tak ada dah. Lama kahwin bukan orang sini orang tempat lain. Lama kahwin, ni abang haus ni, tengok batang pek minum sendiri. Astagfirullahaladzim. Lagi lama kita kahwin, lagi sayang kita. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Allah jadikan sakinah bila kita ada keluarga, sakinah. Daripada sakinah tu lahirlah kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan. Sebab itu ustaz-ustazah kahwin 37 tahun. Lagi lama kahwin, kita cakap pun kena banyak berlapik. Takut dia berkecil hati. Kadang suami angkat tinggi suara sikit pun hati isteri dah rasa suami marah ke tak ni? Macam marah aja, nampak tak? Sebab itu ustaz tertarik satu kisah yang cukup menarik yang berkesan pada ustaz, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ustaz akan cerita contoh yang tentang puasa tu. Yang Nabi puasa apa tu nanti kan. Cukup menarik. Nak jadikan contoh pada kita sebagai suami. Cukup menarik cerita ni. Ya. Senang kan jadi suami kan? Tak, bukan Ustaz bagi dalam kita dalam program TV kita ada apa sebut tu? Cliffhanger. Cliffhanger. Supaya tuan-tuan perempuan tunggu-tunggu apa yang kami nak ni, sebab ada tu. Bila Ustaz cakap tu supaya Ustazah dia ingat balik cerita tu. Cerita tu memberi, walaupun cerita tu dalam rumah tangga Nabi SAW, tapi memberi kesan pada kita sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami kita nak ikut jejak Nabi SAW. Okey, Alhamdulillah. Kita terus kepada tips yang ketiga. Betul yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan ya? Berapa tips kita nak bagi ni? Tengok masa. Kita masa dah pukul berapa ni? Tengok dia orang ni, kalau dia orang dah tengok dia orang dah kalih kaki tu, kita faham lah tu. Faham lah tu. Dah kita faham lah tu. Tak payah beritahu pun tak apa, kita faham. Okey, baik ya. Tips yang ketiga agar kita sekeluarga til jannah. Yang kedua, satu lagi. Yang ketiga ya. Satu lagi, kita tak boleh bagi habis modal kita. Kenapa? Sebab orang tak panggil dah. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan kat sini hebat ya, PA sistemnya bagus. Sebab ustazah pesan dekat ustaz. So ustaz cakap banyak, mana ni sebab ustazah batuk. Kan sekarang musim batuk kan. Dan kita doakan semoga ni impian kita ni, impian tuan-tuan perempuan kita semua ni. Amin. Dan dah tertegaknya 5 tingkat ni. Nanti kita datang lagi lah. InsyaAllah kita datang lagi. Sama-sama kita wakafkan ya. Sebab itulah pahala mengalir berterusan walaupun bertahun-tahun kita telah meninggal dunia. Jangan lupa ni JK, yang kita beritahu senarai nama ustaz-ustazah dalam list panggil akan datang. Itu pun kalau umur panjang. InsyaAllah. Yang ketiga, jadi yang terbaik. Nak masuk syurga satu keluarga, jadi yang terbaik. So nombor 3 ni dia banyak sikit lah. Jadi yang terbaik tu apa? Kita sebagai hamba Allah, jadi hamba Allah yang terbaik. Upgrade iman, upgrade amalan. Janganlah kita duduk solat 5 waktu tu je tuan-tuan dan puan-puan. Solat-solat sunatnya mana? Solat tahajudnya mana? Qiyamul lailnya mana? Kita dah tahu dah sekarang ni banyak tanda dunia dah akhir zaman. Kiamat pun kita dapat merasakan yang tanda-tanda kiamat tu, ya Allah dah dekat dah kiamat. Duk sebut dekat, ya Allah takutnya nak mati. Tapi solat 5 waktu tu je, kabi kushi, kabi gam.
Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat. Kadang-kadang qada'an lillahi ta'ala. Ya Allah, malunya kita dengan Allah. Allah bagi mata kita guna berapa tahun dah. Allah bagi mulut, Allah bagi hidung, Allah bagi telinga elok, Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi kita sihat walafiat, Allah bagi kita cukup segala-galanya. Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menjadi yang terbaik. Nabi maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Tetapi bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terjaga daripada tidur, tengok-tengok Nabi tak ada dekat sebelah, rupanya Nabi sedang buat apa? Nabi sedang solat. Nabi sedang solat dan Aisyah tengok lamanya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bengkak kaki Nabi. Aisyah sabar menanti anak-anak. Aisyah tengok Nabi kita solat sampai bengkak-bengkak kaki. Adik ada solat sampai bengkak kaki? Tak ada. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang kan, kita tanya kenapa lama tak datang masjid. Kaki bengkak, doktor bagi NC. Kaki bengkak tak main masjid. Rasulullah solat sampai bengkak-bengkak kaki. Aisyah tanya, ya Rasulullah, tempat engkau Allah jamin dalam syurga. Tempat saya belum tahu lagi di mana, kata Aisyah merendah diri. Engkau maksum ya Rasulullah, terpelihara daripada melakukan dosa. Engkau dijamin syurga ya Rasulullah. Sepatutnya engkau beristirahat daripada kepenatanmu ya Rasulullah. Kenapa engkau solat sampai bengkak-bengkak kaki? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Adakah tak boleh saya ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Subhanallah. Nabi didik kita antara cara untuk kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan meningkatkan lagi solat kita. Nabi bangun malam, Nabi qiyamul lail, Nabi bangunkan ahli keluarga Nabi, Nabi solat, Nabi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kita, berapa tahun kita hidup di muka bumi Allah? Berapa kali kita qiyamul lail? Adakah kita nak tunggu program masjid surau buat baru kita datang qiyam? Di rumah kita boleh qiyam. Sebagai seorang ayah, ada tak kita qiyamul lail satu keluarga ataupun nak tunggu bulan Ramadan? Ini semua kita nak jadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Kita tak boleh dah solat 5 waktu saja, tuan-tuan, tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Tambah bangunlah solat tahajud. Solat tahajud tu solat di waktu tengah malam. Sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu solat taubat, menangis tengah malam. Semua orang tidur. Waktu ni lah waktu untuk kita bermunajat dengan Allah. Waktu ni lah waktu untuk kita minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Bila kita solat taubat tuan-tuan dan puan-puan di waktu tengah malam, pukul 2:30 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, ya Allah, air mata mencurah-curah tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa malu di depan Allah. Seolah-olah kita nak bercakap dengan Allah, ya Allah, aku malu, ya Allah. Engkau bagi aku ada mata, Kau bagi aku ada telinga, Kau bagi aku boleh makan, Engkau bagi aku boleh tidur, Engkau bagi rumah untuk kami menginap, Engkau bagi segala-galanya. Tapi aku ni, ya Allah, ada banyak dosa kepadamu, ya Allah. Aku solat taubat kepadamu, ya Allah. Aku sujud kepadamu, ya Allah. Tolong ampun dosaku, ya Allah. Jangan buka aibku di padang mahsyar nanti, ya Allah. Tutupkanlah segala keaibanku. Aku minta ampun sungguh-sungguh, ya Allah. Aku ni hina, ya Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Ada tak kita buat macam tu supaya kita jadi yang terbaik? Supaya kita insaf di atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita betul-betul taubat nasuha? Nabi telah bersabda, "At-taibu habibullah wa at-taibu minaz zambi kaman la zanba lahu." Orang-orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Dan orang-orang yang bertaubat itu tidak ada dosanya di sisi Allah. Malunya kita bila kita baca hadis ni, Nabi sebut orang yang bertaubat tu kekasih Allah. Layakkah kita jadi kekasih Allah? Dosa kita banyak, kita minta ampun
dan Nabi bagi tahu orang yang bertaubat ni Allah sebut ini adalah kekasih Allah dan tidak ada dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah upgrade diri kita. Kita nak jadi hamba Allah yang terbaik dalam keluarga. Apa lagi kita nak jadi yang terbaik? Jadi isteri yang terbaik. Sebab sebelah kanan ustazah, para ibu saya sebut isteri dulu. Jadi isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik ni isteri yang macam mana? Idza sallat al-mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Nabi sebut wanita yang nak masuk syurga ni, dia kena buatlah beberapa perkara ni. Yang pertama sekali apa ibu-ibu? Apabila seseorang wanita itu solat 5 waktu dengan sempurna. Cukupkan solat kita dengan sempurna. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa betul-betul. Jaga betul-betul puasa kita. Tak nak tahan lapar dahaga saja. Puasa dengan tingkatan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga apa? Jaga maruah dan kehormatan diri kita. Jaga maruah dan kehormatan diri. Hari ni ya Allah malu. Ya Allah nak kena sebut jugalah ni mak-mak, ayah-ayah. Didiklah anak-anak perempuan kita. Kalau ia pun ada TikTok, ya Allah. Ni ada TikTok ke tak ada semua-semua ni? Kamu pun ada. Masya Allah. Oh, adik ni bagus. Tak ada. Yilat. Nahi. Yilat. Ya. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Mak-mak, ayah-ayah, kita ni akan disoal, terutama sekali bapa. Macam mana kita didik anak perempuan kita? Siapa tu yang banyak sangat dekat TikTok yang joget sana, joget sini? Malu ayah-ayah, ibu-ibu. Ni ke umat Nabi Muhammad SAW? Pakai tudung cantik dah, tapi menari kenapa? Kalau nak menari pun ya Allah, tunggulah jadi isteri dulu. Apalah menari depan suami, itu tak apa. Untuk suami boleh, suami nak menari kat isteri boleh, isteri nak menari dekat suami boleh. Tapi untuk public, untuk media sosial, nak duk menari, melompat-lompat, menyanyi lagu macam-macam, boleh ke tidak? Tak boleh. Kiamat dah dekat. Dunia dah kian penghujungnya. Takkan kita tak nak jadi isteri yang terbaik untuk suami tercinta? Jaga maruah kehormatan diri. Pakai tudung, pakailah betul-betul. Tak payahlah duk angkat sana, angkat sini. Allah sebut dalam Al-Quran, suruh pakai tudung labuh ke mana? Sampai ke bawah dada kita. Ikutlah apa yang Allah sebut, sebab kita nak masuk syurga Allah. Syurga tu Allah yang punya. Kita ni Allah yang cipta. Jangan kita buat pandai-pandai sendiri. Ibu-ibu bukan kat sini. Ni nak cerita kat luar lah. Kat sini tengok, ya Allah, bidadari syurga. Katalah amin. Ayah-ayah seronok isteri jadi bidadari syurga. Oh, Alhamdulillah, dalam hati, ya Allah. Tiap-tiap hari tengok muka ni, takkan dalam syurga pun muka ni juga. Dalam syurga Allah ubah jadi jelita, jadi cantik, jadi muda. Jaga maruah dan kehormatan diri. Pesan kepada anak-anak kita, baik anak lelaki maupun anak perempuan, mak ayah yang kena acuankan, mak ayah yang kena bentukkan, mak ayah yang kena selalu bagi nasihat. Maklumlah anak-anak muda kan, kalaulah mereka ini kita nampak lari sikit daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, mak ayah bagi nasihat. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, taat kepada suami. So buat empat ni. Solat jaga, puasa Ramadan cukup, aurat terpelihara, maruah jaga. Yang keempat, taat kepada suami. So buat empat ni. Kan kita nak jadi isteri yang terbaik. Buat empat ni. Nabi kata apa? Masuklah isteri itu, wanita itu ke dalam syurga. Dan dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak. Ya Allah, seronok ke tak? Boleh pilih nak masuk pintu syurga mana. Taat dekat suami. 3 pagi suami tak boleh tidur kan. Sekarang kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk, kejap panas kan. Tiba-tiba 3 pagi, ayah, ya Allah, abang haus lah. Teh tarik satu. Teh tarik pukul 3 pagi. Teh tarik satu. Ya Allah, taat kepada suami. Pi dapur, tarik lagi tinggi-tinggi. Dah nak sangat kan. Tarik lagi tinggi-tinggi. Hidang dekat suami. Mulut tu diam. Jangan kata abang tak ada kerja lain ke 3 pagi. Abang ingat apa? Kedai mamak ke? Kedai mamak pun tahu juga tutup. Abang ingat saya ni kedai mamak 24 jam. Saya kedai mamak yang pukul 12 tengah malam dah tutup dah bang. Oi, dapur kita dah tutup. Pergi buat sendiri. Ada ibu-ibu cakap macam tu.
Tak. Sebab suami suruh. Bila suami suruh, kenalah buat tiru macam bukan saya, tiru macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni isteri yang hebat, wanita yang hebat. Bila Nabi nak balik rumah, sebelum Nabi nak masuk rumah, Khadijah dah siap cantik dah ibu-ibu. Khadijah dah pakai lawa-lawa dah. Khadijah sikat rambut bagi elok, pakai baju bagi elok, ambil minyak wangi, sembur bagi wangi dulu, baru buka pintu. Silakan masuk ya Rasulullah. Ya Allah, Nabi kan banyak tugas, banyak amanah. Bila balik rumah, disambut oleh isteri yang solehah, baik rupa parasnya, lembut kata-kata bicaranya, wangi pula tu. Bahagia ke tidak? Ya Allah, Nabi masuk rumah, kita tahu kan rumah Nabi macam mana? Kecil je. Mana ada sofa yang cantik macam kami duduk. Jauh sekali nak ada kapet, jauh sekali nak ada katil tilam yang empuk. Biasa je rumah Nabi. Nabi masuk disambut oleh Khadijah. Nabi kata apa? Dua ungkapan. Nabi sebut apa? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Buat empat ni, inilah rumahku, syurgaku. Masuklah syurga, boleh pilih mana-mana pintu. Yang wanita itu, isteri itu, kehendaki jadilah isteri yang menyejukkan pandangan mata suami. Boleh ke tak boleh ibu-ibu? Malam ni balik nanti tukar kelekong, pakai lawa-lawa, ambil minyak wangi, sembur minyak wangi. Jangan minyak angin pula. Ya, minyak wangi ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah. Itu jadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, isteri yang terbaik. Tips daripada Ustaz Wan Akasha, jadilah suami yang terbaik. Okey. Suami yang terbaik. Contoh yang terbaik tentulah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tadi Ustaz cerita tentang ayah Ustaz ya, yang di antara yang ayah Ustaz buat sebelum dia meninggal ialah dia telah mencari sponsor untuk membina masjid di kampung. Dan bila terbina masjid, maka itu salah satu usaha ayah Ustaz. Ya, cari sponsor. Ya. Dia tak ada duit pun, sebab ayah Ustaz ni anak 9 orang. Tahu cikgu sekolah rendah kan, anak 9 orang. Ya. Maka dia cari sponsor untuk buat masjid. Alhamdulillah dapatlah lebih kurang dalam, tak silap saya dalam 80,000 kot. Maka Ustaz nampak salah satu cara untuk kita mendapat ganjaran til jannah ini, salah satu inilah, yang mana kita sama-sama berusaha. Sekurang-kurangnya tertegaknya surau ini, maka itu di antara sumbangan usaha kita, walaupun sedikit, tapi yang pentingnya keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa juga yang kita lakukan, semuanya kerana Allah, bukan kerana kita nak nama, bukan kita nak kedudukan, bukan. Kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama juga kita sebagai suami, diri isteri kita, anak kita, ya, kita jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, ya. Jangan menyakiti isteri kita, pasangan kita. Lagi lama kita kahwin, lagi kena jaga, ya. Jangan kita berkira, jangan kita kedekut, ya. Macam mak Ustaz juga, salah satu yang Ustaz nampak kenapa yang dia mendapat ganjaran yang baik, ialah antara satu ialah mak Ustaz dia sentiasa membaca Al-Quran. Dia suka membaca Al-Quran, dan setiap minggu dia akan panggil perempuan-perempuan, wanita-wanita datang ke rumah sambil membaca Al-Quran. Itulah yang dia buat. Bulan Ramadan tiap-tiap hari dia akan buat. Itulah yang perlu kita lakukan untuk mendapat til jannah, ya. Okey, baik, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan sebagai suami yang terbaik. Tengok macam mana Nabi layan isteri Nabi. Sampai Nabi panggil dekat isteri Nabi, ya Humairah, wahai isteriku si merah jambu. Ibu-ibu ada suami panggil ya Humairah, ada ke tak ada? Si merah jambu, ada ke tak ada? Suami panggil apa? Tuan-tuan panggil apa kat isteri?
Ayam. Oh ya Allah, Masya Allah. Boleh tahan juga. Allahu Akbar. Daripada awal kahwin sampai sekarang panggil ayam. Subhanallah. Bagus tu ya. Ustaz dengan Ustazah panggil, Ustazah panggil darling. Ya, darling. Sebab apa? Sebab tapi ada orang nak ikut juga. Panggil darling macam Ustaz dengan Ustazah. Tapi dia lupa. Suami nama Yakub, dia panggil Lingkup. Tengok contoh terbaik daripada Rasulullah. Sebab tu Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, suami yang paling baik ni, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap isterinya. Nabi yang terbaik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bila nak minum air. Ni ada gelas. Hulurkan gelas dia saya. Okey, kelas Okey, Nabi SAW bila Nabi nak minum air, bila Nabi nak minum, Nabi suka suruh Aisyah minum dulu. Aisyah kata, engkau minum dulu ya Rasulullah. Nabi kata, ya Humairah, engkau lah minum dulu. Aisyah minum. Bila Aisyah minum, Nabi dapat gelas ni bekas Aisyah minum. Nabi nak minum ni, Nabi buat apa ibu-ibu? Kita tahu kan Nabi buat apa? Nabi dah pusing. Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Aku sedang mencari di mana bekas yang engkau minum tadi ya Aish. Kadang-kadang panggil nama ya Humairah. Nabi tengok-tengok, oh dekat sini. Dekat sinilah Nabi minum. Maksudnya Nabi minum bekas Aisyah minum. Tuan-tuan ada minum betul-betul. Ayang tadi kan? Ayang, kat mana ayang minum tadi? Kat sini bang. Oh, suami pusing lebih daripada 7 kali tawaf dah. Pusing punya tak nak bekas isteri tadi. Bukan kat sini, kat tempat lain. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan lihat lagi bagaimana akhlak mulia Nabi terhadap isteri Nabi. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tak tahu, lupa sungguh-sungguh. Yang kisah tadi Ustaz suruh cerita. Aisyah lupa kata Nabi puasa. Bila Aisyah lupa kata Nabi puasa, Aisyah masak hidang makanan. Balik daripada solat subuh, Nabi balik subuh kan? Subuh Nabi balik. Nabi tengok dekat meja tu ada makanan. Nabi tengok ada makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi puasa. Tak makan, nanti isteri kecil hati dengan merajuk. Nabi buat apa? Nabi panggil Aisyah. Nabi bisik kat telinga Aisyah. Bila Aisyah kata, ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya lupa hari ini adalah hari engkau berpuasa ya Rasulullah, sedangkan saya masak ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah. Nabi bisik kat telinga Aisyah, hari ini jom kita buka puasa, hari ini saya tidak berpuasa. Ya Allah, subhanallah. Cantiknya. Ni kita cerita puasa sunat tau, bukan puasa Ramadan. Suami balik solat berjemaah subuh dekat masjid, tengok-tengok isteri buat breakfast bihun goreng. Tak apa ayang, hari ni abang tak puasa, jom kita buka puasa. Jangan try this at home, okay? Dengar elok. Ini puasa sunat, jangan puasa wajib. Puasa sunat, ya, bukan puasa Ramadan, ya. Nabi bisik kata dengan Aisyah, tak apa, hari ni saya tak puasa, jom kita makan. Di keadaan yang lain, suatu hari itu ialah hari yang Nabi tidak berpuasa. Dan Aisyah pula tak masak sebab tak ada apa nak masak. Bila Nabi SAW pulang, Nabi tengok tidak ada makanan. Aisyah minta maaf kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta maaf, hari ini hari engkau tidak berpuasa ya Rasulullah, tapi kat dapur tak ada apa, saya pun tak ada apa nak masak, dan sedangkan engkau tidak berpuasa pada hari ini ya Rasulullah. Nabi bisik lagi kat telinga Aisyah. Nabi kata apa? Aisyah, hari ini saya puasa. Aisyah, hari ini saya puasa. Nampak tak? Macam mana Rasulullah SAW tepat hadis tadi, Nabi yang terbaik terhadap isteri Nabi. Maksudnya apa? Nabi jaga betul-betul hati isteri tercinta. Kalau kita ikut akhlak Nabi, tuan-tuan dan puan, tak adalah pergaduhan dalam rumah tangga,
Tak adalah perceraian dalam rumah tangga. Sebab niat tadi dah betul, lepas tu ada ilmu, lepas tu buat pula tanggungjawab dengan sempurna. Semoga dengan berkat kita tiru akhlak Rasulullah SAW dan akhlak para isteri baginda, maka suami akan jadi suami yang terbaik, suami yang soleh, isteri akan menjadi isteri yang solehah, dan anak-anak jadi yang terbaik, jadi anak-anak yang terbaik. Jadi anak-anak yang sentiasa menjaga hati dan perasaan mak dan ayah. Kita lihat dekat media sosial kan, ada orang dia tengking mak dia, dia heret mak dia, dia keluarkan kata-kata kesat dekat mak dia hina mak dia. Sedangkan kita berada di dalam rahim ibu kita, tuan-tuan dan puan. Mak kita, adik-adik ya, mak nak lahirkan kamu ni, seolah-olah, atau bukan seolah-olah, sama. Ibu nak melahirkan anak sama seperti tulang mak kita ni dipatahkan 20 tempat serentak. 20 tulang dipatahkan serentak. Tulang mana? Tulang dekat pinggul, tulang dekat paha, tulang belakang. 20 tulang dipatahkan serentak ketika nak melahirkan kamu, ketika nak melahirkan ustazah, ketika nak melahirkan anak-anak di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya diri kita sekarang, adakah kita merupakan anak yang terbaik? Kita nak anak-anak kita buat baik dengan kita buat baik tak dengan mak dan ayah kita? Sebab Nabi telah bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Buat baiklah kepada mak bapak kamu dulu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Berapa ramai mereka yang telah mendirikan rumah tangga, tapi mak dan ayah rindu menanti kepulangan anak menantu. Berapa ramai di antara mak dan ayah yang di waktu malam mereka tak dapat tidur lena, bantal basah dengan air mata mak, air mata ayah. Kenapa? Dulu tak kahwin sayang mak, sayang ayah. Bila dah kahwin bagus sayang isteri, bagus sayang suami, bagus ada anak-anak, sayang anak-anak. Tapi kenapa mak dan ayah dipinggirkan? Kenapa hilang kasih sayang terhadap mak dan ayah? Hilanglah keberkatan dalam keluarga kita. Patutlah anak kita tak dengar cakap keluarga kita tak bahagia, semua tak kena, sebab kita ada dosa dengan mak dan ayah. Man ahsana walidayhi faqad aqahuma. Anak-anak yang menduka citakan hati mak dan ayah, anak-anak yang bagi mak ayah menangis dan air mata itu adalah air mata kecil hati dengan anak-anak, Nabi kata anak itu adalah anak yang derhaka. Anak yang derhaka mana mungkin kan bahagia? Anak yang derhaka mana mungkin rezekinya akan diberkati oleh Allah? Anak yang derhaka mana mungkin akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana anak yang derhaka terputus daripada mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah selalu sebut dan lama tak sebut ayat ini. Tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini? Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini? Mak ayah kita dah berusia, bukan duit yang mereka harapkan daripada anak-anak, tapi mereka mengharapkan pelukan kasih sayang, mengharapkan perhatian daripada anak-anak. Jumpalah mak, jumpalah ayah, peluklah mak, peluklah ayah, cium tangan mak dan ayah, minta ampun dengan mak dan ayah. Mana tahu itu peluang yang terakhir yang Allah anugerahkan kepada kita. Bimbang kalau kita sakiti hati mak dan ayah, kita tangguh, tiba-tiba suatu saat tu kita rindu mak dan ayah, kita balik kampung, kita ambil cuti, kita nak berbakti pada mak dan ayah, kita nak peluk mak dan ayah, kita pun masuk tengok pintu rumah tak berkunci, senyap saja. Kenapa ni? Apa yang berlaku? Tengok-tengok yang menyambut kita bukan mak dan ayah yang masih hidup, tetapi jenazah mak kita, jenazah ayah kita, mayat mak kita, mayat ayah kita yang terbujur kaku di depan kita, dibaluti kain kapan serba putih, menunggu masa untuk mayat dan jenazah mereka dibawa pergi. Kemanakah tempat anak yang durhaka ini? Ke syurgakah ia ataupun ke nerakakah ia? Sekiranya mak dan ayah kita dah pergi bertemu Allah,
dan tidak kembali lagi. Iringi mereka dengan doa di dalam solat 5 waktu kita. Doa banyak-banyak untuk mak dan ayah. Wakaf tadi tu, nama mak dan ayah. Niat pahala untuk mak dan ayah. Mak ayah meninggal dunia belum lagi menunaikan ibadah haji. Buat upah haji kepada mak dan ayah. Baca Al-Quran, kirim pahala kepada mak dan ayah sebagai bakti anak yang soleh. Semoga dengan ini kita akan berkumpul semula di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat. Ya. Ada berapa poin kita nak bagi? 5 je. Kita akan bagi 5 ya. Ini yang keempat. Ya, kita pukul 9 lebih sikit kita berhentilah. 9 suku boleh berhenti kot. Ya. 9 suku ya. Okey, yang keempat syukur. Syukur ini kita boleh lakukan. Yang pertama sekali kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu segi perkataan. Perbuatan kita ialah apa yang ada pada kita itu. Tanda kita syukur pada Allah ialah kita membantu keluarga kita, membantu ibu bapa kita, membantu jiran tetangga kita, dan kita mengeluarkan apa yang ada pada kita, harta benda kita, masa kita, waktu kita untuk agama Allah. Itu di antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita adakan, salah satu tanda kita bersyukur ialah jangan lupa kita banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Sebab sedekah ini adalah amalan yang sangat dituntut. Sehingga kan bila kita meninggal pun, kita minta pada Allah bangun balik sebab kita nak sedekah. Sebab pahala sedekah terlalu besar, terlalu banyak ya. Baik, tentang yang keempat ni saya tambah sikit saja lagi ya. Syukur dan sabar. Dua-dua ni kena iring. Syukur yang Ustaz sebut tadi, syukur dan sabar. Syukur bila mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz tertinggal satu, jadi ibu bapa yang terbaik. So ibu bapa yang terbaik adalah ibu bapa yang sabar dalam mendidik anak-anak. Biasanya yang paling sabar ayah ke mak bila didik anak. Siapa yang paling sabar? Oh mak, oh ya Allah. Ayah juga, oh bagus baju biru tu. Yang baju t-shirt merah ni, merah putih, dia kata mak sabar. Yang adik baju biru, ayah juga. Maksudnya mak ayah sabar dengan anak-anak. Hebat mak ayah. Sini bukannya mak bapak je jawab soalan, pandai anak-anak pun pandai jawab soalan. Pandai jawab soalan kan, bagus. Ya? Jadi syukur dan sabar, dua-dua ni kena sekali. Syukur bila dapat nikmat daripada Allah. Alhamdulillah ada anak-anak. Syukur ada anak-anak. Sabar bila Allah uji dengan anak-anak. Syukur bila ada anak-anak. Sebab orang lain ramai tau kahwin 10 tahun tak dapat anak. Kahwin 12 tahun tak dapat anak. Kita Alhamdulillah ya Allah senang, Allah bagi rezeki berderet anak. Jadi jagalah mulut mak. Mulut mak tu doa. Kalau nak marah anak sekalipun katalah ya Allah bertuah punya anak. Betul semua anak tu. Jangan keluar perkataan negatif. Bertuah punya anak, anak baik, anak bertuah, anak syurga. So sabar. Syukur dan sabar kena iring. Alhamdulillah ada suami. Sabar walaupun suami kat rumah tu makan tidur. Alhamdulillah ada suami. Boleh tengok muka suami kita, tak apalah. Maknanya suami kita tu makan tidur. Isteri pandai jaga. Sebab isteri pandai masak. Lepas kenyang, perut kenyang, mata pun mengantuk. Alhamdulillah ada suami. Tuan-tuan pun sama. Syukur Alhamdulillah ada isteri. Sabar tuan-tuan bila isteri beletik. Isteri demam 2-3 hari ya Allah. Tuan-tuan boleh duduk ke tak boleh duduk? Boleh? Ya Allah, boleh. Maknanya syukurlah ya. Alhamdulillah syukur ya. Ustazah kalau dekat rumah, Ustazah kalau dekat rumah, kalau Ustazah tak sihat, anak-anak akan kata, tak best lah bila mama tak sihat. Sunyi je rumah ni. Anak-anak kata sunyi. Bapa anak macam mana? Sunyi ke bila isteri tak sihat? Boleh? Sunyi ke? Sunyi. Oh sunyi, Alhamdulillah. Ikhlas ke ni? Ikhlas. Adik digelak kan ya? Jadi maknanya syukur dan sabar. Walaupun isteri beletir popek
sabar, syukur. Syukur sebab apa? Alhamdulillah, isteri, mulut masih ada lagi, boleh lagi beletih dan sebagainya. Sabar. Tuan-tuan dia macam ni je lah. Kalau isteri beletih, anggap tu radio je, anggap tu muzik je, sedap dia telinga dengar. Ya? Sedap je. Walaupun muzik tu lah macam lagu lah, sedap. Orang ulang. Macam tu lah isteri dia ulang benda yang sama. Dia sebab dia penat. Ya? Kalau isteri, kalau Rasulullah SAW boleh bersabar dengan isteri baginda, takkanlah kita tak boleh, sebab kita menjadikan Nabi sebagai contoh. Itu tips yang keempat, syukur dan sabar. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu khazanah daripada khazanah syurga. Dan sebenarnya poin Ustazah banyak, tapi kita dah janji 5 saja. Yang terakhir sekali, yang kelima, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Doa banyak-banyak. Bila tuan-tuan dan perempuan ni dapat datang dekat surau, alhamdulillah. Dekat rumah, kita solat berjamaah seisi keluarga. Suami jadi imam, isteri dengan anak-anak jadi makmum. Suami doa tu bagi panjang sikit. Doa untuk isteri, doa untuk anak-anak. Isteri aminkan, anak-anak aminkan. Pastikan bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita berdoa dengan hati kita yang betul kita nak Allah kabulkan doa kita. Doa daripada hati kita. Ya Allah, jadikanlah aku suami yang baik, ya Allah. Jadikan isteriku isteri yang baik, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang qurrata ayun, ya Allah. Anak-anak yang sejuk mata memandang. Jadikanlah kami ibu bapa yang dapat mendidik anak-anak kami, dapat tarik kami satu keluarga ke dalam syurga, ya Allah. Doa banyak-banyak. Dan doa di dalam Al-Quran sangat banyak, tuan-tuan dan perempuan, untuk kita jadikan amalan harian kita. Dan doa-doa ini akan diberikan oleh Ustaz Suhaib Al-Kasyaf. Okey, yang terakhir sekali ialah kita berdoa pada Allah. Ya. Sebab tuan-tuan dan perempuan tengok tangan Ustaz ya, tengok tangan kita semua, dan sebenarnya tangan kita ini, kita tengok ada jari urat-urat ya, urat-urat yang ada kat tangan kita ni. Di sinilah rezeki kita ya, kemudian kejayaan kita ya. Cuba tuan-tuan perempuan tengok, bila kita genggam tangan kita ni, ada tak urat yang kita tak boleh nak genggam? Ada. Sebab ada yang mana kita ni, kita boleh usaha, kita boleh buat, tetapi ada benda yang bukan di luar kemampuan kita. Sebab tu kajian dibuat bahawa kita hanya mampu buat dalam 10% saja. 90% lagi adalah di luar kuasa kita. Macam hujan, panas, sakit, demam, bukan. Siapa nak sakit? Tak ada siapa pun. Siapa nak banjir? Tak ada siapa pun. Siapa nak kita berbunuh-bunuhan? Tak ada. Tapi kenapa terjadi? Sebab benda itu ialah di luar kemampuan kita. Ya? Sama juga kita keluar nanti, tengok kasut hilang, di luar kemampuan kita. Ya. Sebab bila tanya kenapa kau ambil kasut, dia kata ustaz dalam khutbah Ustaz sebut ambil yang baik, tinggal yang buruk. Elok lah tuan. Dia tinggal yang buruk, kasut dia ambilkan. Dia pun lahir buruk ya. Itu di luar kemampuan kita. Ya. Pernah ya. Ustaz satu hari pernah, dalam minggu tu pernah handphone hilang dua handphone hilang, di luar kemampuan kita. Kadang kita tertinggal, kadang kita terjatuh. Ya. Ya. Kemudian ada duit kita hilang. Ya, macam 2 tahun sudah, tahun 2021 ada anak ustaz dah kena scam. Dia nak bersalin tengok-tengok nak bayar untuk hospital, tengok-tengok ada RM2, sedangkan duit dia dalam bank tu ada 40,000 hilang dalam 5 minit dalam bank. Ya. Dah setahun. 2 tahun lah. 2 tahun. Dekat 2 tahun. Oh, masya-Allah. Dan baru mesej tu dia kata insya-Allah kot, mungkin bank ganti balik ikut. Itu semua adalah rezeki. Ya. Itu semua adalah kita hanya
2 tahun dulu, tahun 2021. Sebab itu banyakkan doa. Banyak doa. Ya. Doa yang pertama Ustaz nak bagi berdasarkan apa yang Allah ajar pada kita. Yang pertama sekiranya lupa ya, doa Ustaz nak bagi ni, ya, amal, sama-sama kita amalkan. Yang pertama surah Al-Kahfi ayat 10. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa ashabul kahfi, penghuni penghuni gua. Ya. 7 pemuda doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada kami daripada sisimu rahmah, kasih sayang. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan bimbinglah dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat 10. Untuk keluarga bahagiatil jannah, Surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami, pasangan kami dan anak cucu kami sejuk mata memandang. Kemudian yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 201. Ini merangkumi semua sekali kebaikan yang kita nak, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat, wa qina azabannar, dan selamatkan kami semua daripada azab api neraka. Itulah 3 doa yang sempat Ustaz berikan pada malam ini untuk sama-sama kita amalkan sehingga kita mendapat til jannah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan setiap doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoalah juga kepada Allah supaya suatu saat nanti Allah jemput kita untuk menjadi tetamu Allah buat menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan banyak lagi sebenarnya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi suami dah pesan jangan bagi habis, isteri kena ikut, ya. Bila tuan-tuan dan puan-puan homeworknya, kerja rumahnya, tuan-tuan dan puan-puan balik nanti buka Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135. Seronok baca ayat ini. Surah Al-Imran ayat 133 hingga ayat 135. Dalam ni ada beberapa golongan manusia yang cepat Allah masukkan ke dalam syurga seluas langit dan bumi. Ustaz tak dapat nak kupas, ya. Kita mungkin pertemuan yang dia akan datang. Untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan ada semangat yang berterusan. Dah dapat dah tips tadi, balik buka Al-Quran sebelum tidur, baca surah Al-Imran. Dalam ni ada golongan manusia, 5 golongan manusia yang cepat masuk syurga seluas langit dan bumi. Kita nak jadi yang ni. Lepas tu balik lagi, buka lagi surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Ini ciri hamba Allah yang berjaya, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Buka pula surah Al-Mu'minun. Siapa golongan manusia yang akan mewarisi syurga Firdaus? Ustaz sebut sikit. Antaranya ialah orang-orang yang apabila mereka solat, mereka khusyuk di dalam solat mereka. Mereka ialah orang yang tinggalkan semua yang sia-sia, yang lahu semua perkataan ke perbuatan yang sia-sia, semua mereka tak buat. Dan siapa lagi yang akan masuk syurga Firdaus? Orang yang menunaikan zakat. Kat belakang ada kaunter penerangan zakat. Tuan-tuan puan-puan pergi tanya, macam mana nak bayar zakat? Sebab ini berkat hidup kita, berkat harta kita. Dan siapa lagi yang akan mendapat syurga Firdaus ini? Ialah orang-orang yang jaga maruah dan kehormatan diri mereka. Dan siapa lagi? Orang-orang yang apabila mereka sedar mereka buat dosa, mereka terus ingat Allah, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara ciri-ciri ataupun golongan manusia yang akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga Firdaus, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi Ustaz, cukup ke 5 ni? Cukup dengan ayat-ayat tadi. Balik malam ni boleh baca, ya, untuk membakar lagi semangat kita, buat kita merebut syurga Allah.
Ya, semoga dengan rahmat Allah kita semua akan masuk syurga. Kalau tak jumpa dekat sini, moga kita jumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Supaya tuan-tuan dan puan rindu kat ustaz ustazah, teringat dekat ustaz dan ustazah. Jangan lupa nak jaga kesihatan kita supaya kita sihat, bertenaga. Tak adalah sakit-sakit lutut ke sakit-sakit pinggang ke. Anak-anak pun sihat, bertenaga, nak pergi sekolah. Jangan lupa setiap hari minumlah kopi senyum. Dan doakan kami semoga rezeki kami diberkati oleh Allah, dan semoga ustaz dan ustazah dapat berdakwah selagi hayat di kandung badan. Apa dia? Ya? Korban. Oh, korban. Kita baru je habis ibadah korban ni. Ini mesti peminat ustaz-ustazah ni kan ya. Dan setiap kali Aidil Adha, kita beberapa bulan sebelum Aidil Adha, kita dah buka kepada untuk peserta mendaftar ibadah korban bersama ustaz dengan ustazah dengan syarikat Korban Aid. Korban Aid tu bukan company ustaz tau, tapi kami penasihat. Sebab ada yang tanya, ni scammer tu? Dia kata kita scammer pula kan. Kita berjuang betul-betul sebab dia takut. Sebab banyak kan syarikat korban kan. Tak, ni ustazah penasihat. Alhamdulillah bukan scammer ya. Jadi semoga apa saja ibadah yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat ganjarannya di sisi Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu ustazah perbaiki. Berkat doa tuan-tuan dan puan, ustazah pun tak sanggup-sanggup cakap malam ni ya, sedangkan batuk tak berhenti-berhenti. Tapi tadi alhamdulillah ya, berkat tuan-tuan dan puan baik, duduk elok je. Tak ada pun ya Allah mangkit melompat sana melompat sini, tak ada. Ya Allah baik. Inilah penghuni syurga. Amin. Jadi insyaAllah semoga bertemu lagi. Dan kita persilakan yang dikasih Ustaz Wan Akasha untuk mengakhiri ceramah kami pada malam ini dengan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pembuka rezeki dan keberkatan, pintu kebaikan dan nikmat, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu kesihatan dan keselamatan, dan pintu syurga bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi dia berkati, dan jadikanlah dengan rezeki itu kami semakin dekat denganmu ya Allah. Sebaliknya Engkau jadikan kami daripada golongan orang yang lupa diri selam dapat kurniaanmu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, redailah dan rahmatilah kami, permudahkan urusan kami, lapangkan jiwa dan perasaan kami, dan lindungilah semua insan yang kami sayangi. Ya Allah, peringatkan kami apa yang kami lupa, muliakanlah kami, bahagiakanlah kami, berjayakanlah setiap kerjaya kami, kayakanlah kami dengan harta yang halal, kuatkan iman kami, dan terimalah amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan setiap langkah kami agar selalu dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami penuh dengan keberkatan dalam melaksanakan ibadah wajib maupun sunat, terutama solat Jumaat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, kurniakan kepada kedua ibu bapa kami serta mertua kami tempat yang istimewa di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahim, ya Rahman. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami serta mertua kami, pasangan hidup kami, anak kami, kaum keluarga kami, adik-beradik kami, guru kami, sahabat kami, serta muslim-muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, ampunkan segala dosa kami, amankanlah kehidupan kami di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Engkau akhirilah umur kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jauhkanlah kami dan hindarilah kami daripada siksa kubur dan siksa api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami ya Allah. Kurniakan kepada kami keberkatan hidup ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah impian kami ya Allah untuk kami mendapat dana sebanyak 22 juta untuk pembinaan semula surau dan kafa Asy-Syakirin Keramat Wang Samaju di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami. Engkau campakkan ke dalam diri kami dan sahabat kami dan muslim-muslim seluruhnya ya Allah sifat pemurah untuk menderma, untuk menjayakan dana wakaf yang kami impikan ini ya Allah. Dan kami lakukan semata-mata kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.